A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran dia merupakan panduan kehidupan untuk kita manusia semasa kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita berpegang dengan tali yang kukuh, tali yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanggungjawab kita antaranya mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita wajib untuk kita amalkan. Dan semua apa yang kita amalkan mesti dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekuatan yang menonjol dalam tafsir Tok Guru ni, kita nampak dia hidup. Antara faktor kita nampak dia hidup kerana Tok Guru dia hampir semua ilmu yang dia ajar tu dia amal dalam kehidupan dia, menyebabkan masyarakat umum melihat tafsir Tok Guru ni mudah difahami kerana apa yang Tok Guru ajar dia ikhtiar untuk diamalkan dalam kehidupan dia. Jadi untuk meneruskan tradisi kemeriahan dunia kita dengan ilmu, maka amba cuba untuk ambil slot khusus kuliah pagi Jumaat jam 9.30 pagi untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran berpandukan kepada tafsir yang telah ditafsirkan oleh Tok Guru. Semoga manfaat ini dapat kita ambil untuk kebaikan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim, allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua. Kita takbirkan rasa
syukur kita di atas kepelbagaian nikmat tersebut, antaranya dengan kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman serta penghayatan kita terhadap tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan kita untuk akhirnya kita berdepan dengan Allah di akhirat kelak. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kuliah Jumaat kita, kuliah pagi Jumaat kita setiap pagi Jumaat insyaAllah 9.30 pagi. Kalau yang ada buku bermula insyaAllah muka surat 74, muka surat 74. Cuma seperti biasa sebelum tu kita sama-sama baca wirid pagi Jumaat lah. Mana adik kakak boleh pakat-pakat ikut lah, setakat boleh lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك علي في الدنيا والآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك نافذ في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jadi alhamdulillah kita berdoa agar pujian kita kepada Allah Ta'ala, selawat doa kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh orang Islam, semoga kita mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan dengan kita berada di 10 awal Zulhijjah pada hari Jumaat, dan kita akan sambut 9 Zulhijjah. Bagi orang yang boleh laksana ibadah haji, maknanya dia akan berada pada Arafah pada 9 Zulhijjah. Bagi kita yang tak pergi, kita digalakkan untuk antaranya banyak-banyak berdoa kepada Allah dan disunatkan berpuasa
Dan antara doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita sentiasa berdoa, khususnya pada 9 Zulhijjah, sebagaimana kita tahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan kita, ulangan terhadap keagungan, keesaan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala tunjulkan antaranya melalui kesempurnaan dan keagungan penciptaan dia, termasuk Allah Taala cipta kita. Dan dalam masa sama 9 Zulhijjah juga mengingatkan kita tentang kemuliaan Islam ini, kesempurnaan Islam ini melalui ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Melalui ayat ini Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita tentang kesempurnaan Islam itu sebagai satu sistem kehidupan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan kita dalam pelbagai bidang, sama ada yang berkaitan dengan pengurusan diri dan keluarga, pengurusan sesebuah organisasi, pengurusan sebuah negara, yang berkaitan dengan pentadbiran, berkaitan dengan kewangan, berkaitan dengan pendidikan, pertanian, kesihatan, keselamatan dan ketenteraan. Semua sekali dia terangkum di dalam kesempurnaan Islam itu sendiri. Sehingga Allah Ta'ala guna kalimah akmaltu lakum. Al-kamal di sini sebahagian ulama dia terjemah kesempurnaan itu dimaknai, ditakbirkan dengan Islam yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu Allah Ta'ala, merangkumi seluruh aspek kehidupan, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Semuanya telah sempurna, termasuk kehidupan kita melalui istilah baru, penjajaran baru kita, dia rentas dunia sampai ke akhirat yang kita sebut Maliki Yaumiddin, yang mana Islam ini sebagai ad-din, dia juga memberi makna pembalasan Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk Allah, seluruh manusia di akhirat kelak, berdasar kepada niat dia, berdasar kepada setiap kata-kata, amalan dan tindakan semasa dia hidup atas dunia. Intinya Islam ni al-kamal dia, kesempurnaan dia cukup sempurna, kita tak perlu tokok tambah, kita tak perlu nak kurangkan. Adapun nikmat Allah SWT, wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah Ta'ala guna atmamtu, yakni at-tamam. Nikmat Allah ni dia mencukupi, bahkan dia lebih daripada apa yang kita jangka. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak bilang satu-satu nikmat Allah Ta'ala memang tidak terbilang. Fama bikum min ni'matin faminallah. Maknanya semua apa yang kita rasai sehingga saat ini, semuanya berkaitan, ada kaitan dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita perlu faham apabila kita nak sambut termasuk 9 Zulhijjah. Dan juga melalui 9 Zulhijjah kita boleh mengingatkan bagi, terutamanya bagi yang berada di padang Arafah, itu gambaran awal sebenarnya. Seluruh manusia, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bahasa dan budaya, etnik, cara fikir, asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersyahadah pada Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, maka semuanya berhimpun di satu tempat dengan satu warna pakaian, kita panggil kain ihram, semuanya warna putih dan berada di satu tempat. Kalau kita pergi ke padang Arafah 20 tahun, 30 tahun dulu, mungkin dia lebih real. Seolah-olahnya dia macam pada mahsyar, tempat berhimpun di akhirat kelak. Kita boleh gambarkan macam tu. Sekarang ni sebab bangunan pun dah banyak, masjid pun di padang Arafah agak besar, kemudian pokok-pokok
yang mana Amo ingat dulu masa Amo pergi Mekah, masa duduk belajar di Mesir. Tahun pertama Amo pergi dengan kapal laut dengan saing-saing lebih kurang tahun 87, 88. Masa kita pergi kepada Arafah tu, pokok-pokok yang tinggi sekarang ni itu kebanyakannya baru ditanam pada masa tu 87, 88. Maknanya tak boleh kita nak buat teduh lagi. Sekarang ni pokok tu dah tinggi. Walaupun secara umumnya masih bangunan dah banyak, pokok-pokok pun dah tinggi, tetapi secara umumnya pada Arafah tu masih lagi gambarannya macam pada Mahsyar. Jadi itu sebagai kita panggil muqaddimah apabila terutamanya para hujjaj, para haji yang pergi ke Mekah untuk melakukan haji berada di pada Arafah pada 9 Zulhijjah, dia kena tasawurkan, dia kena gambarkan suasana tu macam tu. Jadi sebab itulah pada masa tu tidak ada apa yang paling diminta oleh kita melainkan sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, beristighfar banyak-banyak pada Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah, berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW, dan minta apa saja agar Allah Ta'ala ampun segala dosa kita, Allah Ta'ala rahmati kita, dan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, dan terus kekalkan kita istiqamah untuk terus beribadat, patuh taat kepada perintah Allah SWT. Baik, kita punya kuliah Jumaat pagi ini berdasarkan buku tafsir almarhum yang Datuk Guru. Kita masih dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau ikut muka suratnya, bermula muka surat 74. Penggak akhir tu, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk memberitahu perkara-perkara yang tidak terfikir oleh otak manusia. Kita tahu Allah Ta'ala cipta kita. Kelebihan kita berbanding dengan makhluk lain adalah kita ada otak, ada akal. Dekat dengan akal ni lah tempat yang sesuai untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diutusnya nabi-nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal ni dan penurunan wahyu serta pengutusan Rasul termasuk Nabi kita Muhammad SAW ni untuk beritahu manusia tentang perkara sebenar, hakikat sebenar tentang kehidupan ini, dan apa dia matlamat sebenar yang Allah Ta'ala nak kepada kita manusia ni. Kalau nak fikir tentang makan minum, sebenarnya kita tahu kita tidak perlu kepada Al-Quran, tidak perlu kepada Rasul, sebab Allah Ta'ala dah bagi akal kepada kita. Kita boleh fikir. Sebab itulah orang yang hidup zaman dulu, orang yang hidup dalam hutan pun dia boleh hidup. Setara binatang tak ada akal pun dia boleh fikir, dia boleh dengan naluri dia, boleh tahu cara macam mana nak meneruskan kehidupan dia, apatah lagi kita manusia. Cuma turunnya Quran, adanya wahyu, diutus Nabi ni tentulah ada benda besar. Jadi benda besar ni benda yang otak kita manusia tak mampu nak fikir. Nak fikir tentang zat Allah Ta'ala, nak fikir tentang hari kiamat, nak fikir tentang syurga neraka. Manusia tak mampu nak fikir kecuali dengan panduan. Panduan ni disebut hidayah, dan hidayah ni mari melalui pengutusan Nabi dan penurunan wahyu, kita panggil. Sebab itulah muka surat sebelah tu disebut ayat dalil ayat Quran daripada surah Al-Insan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Peringkat awal kita semua faham bahawasanya kita ni termasuk makhluk yang tak ada orang kenal. Masa peringkat awal sebelum Allah Ta'ala cipta kita manusia. Dan mengikut sejarahnya, apabila Allah Ta'ala cipta rangka manusia, rangka Nabi Adam tu,
Dia biarkan untuk tempoh tertentu dan tidak ada makhluk yang kena pun. Tak ada orang sebut pun. Tetapi dengan kuasa dan hikmah daripada Allah, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Manusia bila masa dia jadi makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, khususnya di sisi Allah SWT, apabila Allah Ta'ala tiupkan roh dia dalam kehidupan kita, menyebabkan kita ni hidup, kita bernyawa sebagaimana kita sekarang ni. Dan Allah Ta'ala cipta kita asalnya min nutfah, daripada si titis air mani yang bercampur antara kita panggil mani lelaki dengan mani telur perempuan sebagaimana kita tahu. Jadi campuran air mani dan air mani itu pula dia terhasil daripada segala makanan yang kita makan, segala minuman yang kita minum. Jadi tak pelik lah manusia tu jadi pelbagai warna kulit, pelbagai cara fikir, budaya, pelbagai kefahaman berbeza. Kerana apa? Kerana bercampurnya segala jenis bentuk makanan dan minuman semua sekali dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muka surat 76 tu macam mana Allah Ta'ala sebut, dan dia bekal juga kepada manusia sami'an basira. Jadi Tok Guru kata mata dan telinga ni dia ibarat macam pukak untuk kita dapat ilmu. Jadi pukak ni ataupun jala, orang pergi ke sungai, orang mukak, orang berjala boleh ikan. Jadi kita ni Allah Ta'ala bagi mata dan telinga khususnya untuk kita tengok, untuk kita dengar segala bentuk maklumat ilmu, dan ditambah pula kita ada akal otak yang diibarat sebagai khazanah ataupun komputer yang kumpul segala maklumat, segala ilmu, segala pengalaman yang ada pada manusia yang membezakan kita ni dengan haiwan. Dan Allah Ta'ala melebihkan manusia dengan haiwan ni adalah inna hadainahu sabil. Allah Ta'ala beri peluang kepada manusia untuk dia memilih sebenarnya. Sebab itulah atas dunia ni sebagaimana kita tahu Allah Ta'ala beri peluang sepenuh kepada manusia untuk buat pilihan. Cuma pilihan tu biar betul-betul tepat. Sebab pilihan ni ia semua sekali dengan kuasa takdir, qada dan qadar daripada Allah. Tetapi Allah Ta'ala juga beri ruang kepada manusia untuk pilih jalan dia sendiri, tapi akhirnya manusia akan tanggunglah di akhirat kelak. Dan kita pun tahu secara jelas wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang taat, orang yang patuh, orang yang ikut segala perintah Allah, dan orang yang meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ni juga Tok Guru bagi contoh tentang ialah ada satu sifat ataupun sikap sebahagian orang walaupun hidup sezaman dengan Nabi SAW, tapi kalau tak dapat hidayah, digambarkan macam mana Abdullah bin Ubay. Jahat dia punya cara hidup dia, cara fikir dia, macam mana dia nak lawan Nabi, nak lawan Islam. Termasuk kita ikut sejarah sirah Nabi SAW, macam mana dia cuba wujudkan masjid, mana gambaran dia juga nak kepada Islam sebenarnya seolah macam itulah. Artinya kadang-kadang dia panggil projek pembodohan sebenarnya, projek pembangunan. Pada zahirnya nak tunjuk pada orang bahawasanya kita ni juga nak Islam. Itu asasnya antaranya dipraktik oleh Abdullah bin Ubay bila dia buat masjid. Daripada ayat ni kita boleh faham sebenarnya kalau sekadar kita nak mengaku Islam lah, Abdullah bin Ubay pun mengaku. Hatta kalau kita kata kita bersama dengan kumpulan, gerakan orang yang nak kepada Islam, contohnya nak buat kebajikan, itu hanya ucapan daripada lidah kita. Tetapi Allah Ta'ala ni dia nilai belaka. Apa yang kita ucap, apa yang kita buat,
dan apa sebenarnya dalam hati nurani kita. Jadi sebab itulah hati manusia ni kalau dia kotor, tak dapat hidayah Allah SWT, penuh dengan amalan-amalan yang bersifat syirik, sentiasa melakukan kezaliman kepada diri dia dan kepada orang lain. Dia dengan secara mudah dia boleh mengkhianati diri dia dan mengkhianati orang lain, termasuk mengkhianati perjanjian. Orang yang jahat ni dia sanggup khianati perjanjian sehingga kadang-kadang dia langgar perjanjian. Bukan dia je yang susah, bukan sebahagian je yang susah, kadang-kadang satu kumpulan yang besar, kadang-kadang boleh menyusahkan satu negara. Kenapa? Kerana perjanjian yang dikhianati, yang dilanggar. Manusia yang tidak ada hati perut, manusia yang tidak dapat hidayah Allah Ta'ala, dia tidak akan melakukan keadilan. Walaupun mulut dia sebut nak melakukan kebaikan untuk demi agama, bangsa, negara, tanah air lah, apa semua sekali. Tetapi kalau hidayah tak ada, itulah jadinya. Ertinya dalam masa yang sama, peranan niat dan kefahaman yang betul ni penting. Yang mana dalam Islam disebut amal soleh yang boleh membezakan akhirnya kesudahan seseorang di akhirat kelak. Ini penting kepada kita. Baik. Dan akhirnya tunggu je sebut muka surat 78 tu. Ya, kadang-kadang kalau kita nak tunjukkan Islam hanya melalui benda kasar sahaja, kita nak bina masjid ke, kita buat pusat Islam ke, walaupun asasnya memang comel, bina masjid comel, buat pusat Islam comel, buat tu buat ni comel, tapi apa niat kita hak sebenarnya? Boleh orang nampak melalui tindak tanduk kita, cara hidup kita, kefahaman kita, keterikatan kita dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana akhirnya takwa jugalah yang sebenarnya memisahkan kita daripada kita panggil kemurkaan Allah Ta'ala ataupun redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tanpa takwa, walaupun semasa kita hidup atas dunia ni, kita boleh beri gelaran kepada orang berbagai jenis gelaran. Kita boleh bina kelompok yang pelbagai atas apa saja nama. Tapi sebenarnya gelaran yang ada pada kita, pada hamba kepada adik kakak, orang bagi gelaran apa saja ataupun kita beri gelaran pada orang, dia tidak menjamin seseorang itu kerana dengan gelaran tu dia boleh jadi takwa kepada Allah Ta'ala. Yang boleh menjadikan seseorang bertakwa ataupun tidak ni adalah gelaran yang Allah Ta'ala sendiri bagi. Sebab itulah kita kena sedar sebenarnya kalau kita hanya sekadar mengaku kita ni hamba Allah Ta'ala, kita bersama kumpulan yang kata bunyi kabarnya contohnya nak memperjuangkan kebaikan, nak memperjuangkan hak rakyat, nak perjuangkan Islam, sebenarnya belum tentu. Yang menentukan kita ni adalah gelaran yang Allah Ta'ala sendiri bagi. Ini yang perlu kita kena faham. Jadi takwa ni dia boleh tengok kategori seseorang. Sebagaimana kalau dalam surah Al-Waqi'ah kita baca sebelum ni, Allah Ta'ala beri kategori kepada manusia 3 kategori sahaja. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah, mana ashabul yamin, ashabul shimal, kemudian as-sabiqun, kita panggil al-muqarrabun, orang yang diberi layanan yang cukup istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui Islam ni, melalui takwa ni, yang membezakan kategori yang Allah Ta'ala sebut. Orang yang mempunyai kriteria, ciri-ciri ni, maka dia termasuk dalam golongan mukmin contohnya. Ataupun dengan gelaran al-muhsinin, sebagaimana kita tafsir sebelum ni. Ataupun al-abrar. Ini masuk dalam golongan mukmin. Ada yang kategori rendah sikit, Muslim secara asasnya. Muslim. Daripada Muslim juga, kalau takwa dia rendah, amalan-amalan dia tidak menampakkan dia betul-betul seorang mukmin, maknanya dia masuk kategori fasik ke, munafik ke, zalim ke,
khain ke, pengkhianat ke, semua sekali. Mengikut istilah yang sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepatutnya lebih aula kita cakna. Kita ni masuk dalam kelompok mana, dalam grup mana, dalam kategori mana. Berbanding kadang-kadang kita lebih mengutamakan kelompok yang sesama kita, sesama manusia. Sehingga manusia nak mati dalam kelompok yang dia bina. Yang mana sebenarnya tidak menjamin selamat dia di sisi Allah SWT. Berbanding kita berada dalam kelompok mana pun, akhirnya kelompok ni lah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala hak yang kita cakna. Jadi Alhamdulillah, kelompok ni dia tidak berdasar kepada warna kulit kita. Dia tidak berdasar kepada keturunan kita. Dia tidak berdasar kepada bahasa, budaya hidup kita. Yang pentingnya kalau kita ni Islam, dan tindak tanduk yang kita lakukan masuk ke dalam kategori takwa. Ini yang lebih aula untuk kita beri perhatian. Sebab itulah muka surat 79 tu Tok Guru juga sebut berkaitan dengan apabila sebut takwa ni, apabila sebut kita ni seorang Muslim, seorang mukmin, kita kena cakna kepada keseluruhan kehidupan kita, hatta masalah pemakanan kita. Kena pastikan betul-betul selain daripada sedap ke, selain daripada berkhasiat ke, kita kena fikir semua halal ke tak halal. Makan minum kita tu, sumber yang kita dapat. Begitu juga semaya. Nak takbir kita ni seorang hamba Allah Ta'ala. Mana bila sebut Islam kan, dia berkait rapat dengan semaya lah. Sebab paksi utama nak gambarkan kita ni orang Islam apabila semaya. Apabila tak semaya kan, nampak sangat lah. Nampak tungging kita panggil. Dia ni bukan Muslim yang sebenar, bukan mukmin yang sebenar kalau tidak cakna pada semaya. Hatta semaya pun kita kena pastikan inna salah antaranya tanha anil fahsya'i wal munkar. Kesan daripada semaya itu dia lahirkan manusia hamba Allah Ta'ala yang betul-betul jaga hukum hakam Allah Ta'ala, terutamanya menjauhi benda-benda yang fahsyak, benda-benda yang munkar. Jadi nama-nama ni lah yang kita ambil semangat kadang-kadang. Sebab itulah kadang-kadang kita sandar gelaran hak comel sebab kita nak ambil semangat tadi. Kita gelar sesebuah negara ataupun sesebuah negeri. Macam contohnya Ambo ni Kelantan. Jadi negeri Ambo gelarannya comel belaka. Ada kata Cik Siti Wan Kembar, ada kata tanah serendah sekebun bunga, ada kata negeri Serami Mekah. Jadi nak ambil semangat daripada kebaikan yang Allah Ta'ala tunjukkan melalui Al-Quran dan apa yang ada dalam sirah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Jadi mestilah kita tafsirkan benda yang kita sandar ni benda yang comel. Sebab apa sebuah negeri lah disandar kepada seorang perempuan, Cik Siti Wan Kembar. Tentulah gambarannya nak ayat Islam ni dia tidak beza. Sama ada dia jantina, dia lelaki ataupun perempuan. Yang pentingnya sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan sebagaimana orang lelaki ada tanggungjawab, orang perempuan pun ada tanggungjawab juga. Contohnya. Dan ialah kalau ikut sejarah, maknanya Kelantan ni pernah mengikut sejarahnya ditadbir. Walaupun ini ada perbincangan ulama, tapi maknanya secara umumnya peranan perempuan besar sebagaimana juga peranan lelaki. Dia besar. Sehingga sebuah negeri disandar kepada orang puan. Rasa pun negeri lain, negara lain tak ada disandar pada orang puan. Yang kedua, disandar tanah serendah sekebun bunga. Jadi hak Ambo fahamnya nak menggambarkan Kelantan ni sebuah negeri yang aman, yang damai, yang subur tanah dia. Orang boleh duduk dan ada keindahan dia. Tanah serendah sekebun bunga. Dan satu lagi dia sandar kepada negeri Serami Mekah. Sebab apa? Serami Mekah ni sebab kalau kita baca sejarah dulu, gambar orang Kelantan ni termasuk negeri-negeri lain lah. Ambo tidak akak puak lah. Cuma nak kaya. Ramai zaman dulu tu dah ramai dah orang sanggup jual tanah. Orang sanggup jual lembu, jual kubah. Kenapa nak hantar anak-anak mengaji? Jadi antara tempat mengaji dulu kan, Mekah lah tempat tumpuan utama. Jadi ramai balik Tok Alim
lama ngaji 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun balik buka pondok untuk sebar ilmu. Jadi ilmu inilah yang mengenalkan manusia pada Allah Ta'ala. Dan ulama-ulama dulu dia memang berpegang dengan ilmu yang dia belajar, dia amal sungguh. Jadi sehingga negeri itu dipanggil negeri Sami Mekah. Maknanya Sami Mekah ni maknanya nak gambarkan orang yang berpegang teguh dengan Islam dan tak menerima. Dia tak boleh tak terima dan dia tidak sanggup melakukan kezaliman, melakukan pengkhianatan, terlibat dengan rasuah. Yang mana kita tahu semua sekali itu tak kena dengan sandaran yang kita buat. Itu. Jadi sebab itulah bila kita semaya, muka surat 80 tu, belum tentu lagi kalau kita tidak memenuhi kriteria. Sebagaimana kalau kita orang Islam ni tak memenuhi lagi ciri-ciri seorang Muslim yang sebenar, seorang yang bertakwa kepada Allah, kalau kita tidak memenuhi ciri-ciri. Begitu juga semaya. Apatah lagi kalau tak semaya. Tak semaya memang berat-benarlah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang semaya pun kalau tak cukup ciri-ciri dia boleh lagi fawailun lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka rugilah, maka celakalah bagi orang semaya. Apabila tak cukup syarat dia. Antara syaratnya alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Maknanya dia semaya dalam keadaan dia tak boleh nak fokus. Dia tak boleh nak khusyuk. Dia tak boleh nak pastikan dia semaya ni lillahi ta'ala. Dia faham apa yang dia ucap dalam semaya. Yang mana intipati semaya ni dia boleh bawa dalam kehidupan harian dia. Kalau dia semaya, dia fokus, dia tuju sepenuh pada Allah Ta'ala ni, siapa pekak mesti fokus tuju kepada kiblat, tak paling kiri kanan, tak makan, tak minum, tak cara ke dunia, seolahnya kita fokus, kita seolah kita sekarang ni berkomunikasi, berinteraksi asasnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita buat ni bukan unsur riak, bukan terpaksa, dan sikap kita, kesan daripada semaya ni menjadikan seseorang tu lebih bertanggungjawab untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk masyarakat dia, untuk negara dia, untuk ummah dia. Kalau dia ada jawatan contohnya dalam satu-satu organisasi, dalam satu-satu negeri ataupun negara, bukan dia fikir macam mana untuk kaut keuntungan itu kepada diri dia dan kelompok dia, tetapi sebenarnya dia betul-betul tunjuk tanggungjawab dia untuk pastikan setiap rakyat bagi sebuah negara itu mendapat hak. Maknanya dia laksana tugas tanggungjawabnya sebagaimana ayat wa yamna'unal ma'un. Jadi kalau kita tak mampu penuhi kriteria ni, walaupun semaya, tetapi Allah Ta'ala sumpah fawailul lil musallin. Jadi apakah kita sekarang ni, kita yang mengaku Islam, bersama dengan kelompok contohnya orang nak memperjuangkan Islam, adakah betul apa yang kita ucap dengan apa yang kita buat? Ataupun kita kata kita mengaku Islam, kita bersama dengan gerakan Islam, dan kadang-kadang kita kata hak lain semua tak pakar belaka, hak lain semua kafir belaka, hak lain semua munafik, hak lain semua bersifat dengan sifat-sifat binatang yang ada dalam hutan. Tetapi kita sendiri macam mana? Adakah kita ni betul-betul ikut kehendak Allah Ta'ala, ataupun kita juga terlibat dengan rasuah, ataupun kita termasuk orang yang tak terlibat dengan rasuah tapi kita lindungi perasuah, ataupun kerana faktor-faktor tertentu kita tunjukkan kepada masyarakat umum bahawasanya rasuah ni tidaklah bahaya sangat kepada kemusnahan sesebuah negara. Sedangkan kalau kita baca kajian yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar keuangan, ahli-ahli politik yang mempunyai jati diri yang tinggi, mereka merumuskan bahawasanya antara faktor sesebuah negara boleh jadi hancur, boleh jadi rusak, boleh jadi jahanam tamadun yang ada sebelum ni adalah kerana kita membiarkan rasuah ini berleluasa. Jadi rasuah ni dia bermula daripada atas sampai ke bawah. Orang bawah dia tengok orang atas. Kalau pemimpin utama pun terlibat dengan rasuah, dia pun nak terlibat juga.
Orang bawah terlibat rasuah, banyak mana dia ambil 10 riyal. Melalui klaim dia buat 50 riyal. Dalam satu-satu kes 100 riyal. Kalau dalam satu-satu agensi, contohnya, kalau agensi itu tidak ada amanah, tidak ada tanggungjawab, diamanahkan untuk buat agihan contohnya kepada masyarakat, beri peruntukan 200 riyal. Buh dalam sapu surat. Jadi dia krik, dia ambil sapu surat tu daripada 200 riyal jadi 150. Kalau hak berani lagi dia ambil 100. Jadi siapa ke rakyat 100 je. Tulis atas kertas 200. Kalau hak berani lagi dia ambil 150. Dia bagi kepada rakyat 50. Hak ni hak pekat rendah, pekat atas dia tak main 100 riyal, 1000 riyal. Dia main 10,000, 100,000, sejuta, ratus juta, bahkan berbilion. Inilah sebenarnya yang menjahanamkan negara. Walaupun seseorang itu mengaku dia Islam, hatta dia semaya, tapi kalau dia terlibat dengan rasuah, ar-rashi wal murtashi finnar, secara mudah. Orang yang terlibat dengan pemberi, penerima, orang yang terlibat dan itu semua sekali, Nabi kata SAW masuk neraka. Sebab dia menjahanamkan keindahan Islam itu antaranya. Dan menjadikan ramai orang jadi susah. Ini kesan dia. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dan Tok Guru juga bagi contoh muka surat 81 ni, orang semaya ni kadang-kadang kita kena ikhtiar biar ada unsur khusyuk. Jadi dia bawa cerita negara Arab lah. Dan tempat kita ni jahil-jahil tidak sapa peringkat ni semaya, ada telefon, boleh kecek dalam semaya. Dan takdirnya amat penuh sekali masa pergi Mekah. Sebab ialah kita belajar di Mesir, kita belajar di Jordan. Apabila tahun pertama kita boleh buat haji, jadi selepas pada tu kita boleh buat haji badan, haji ganti. Jadi almarhumah yang Tubuh ni hampir setiap tahun dia akan tanya lah nak pergi haji ke tak tahun ni, sebab ada orang nak upah haji. Jadi banyak kali kita boleh pergi. Jadi pada sekali tu pergi masa tu bulan Ramadan. Rasanya hak ni buat umrah. Lepas mayasa, jadi kita tunggu nak buka puasa. Duduk di masjid bahagian hak bawah. Tingkat hak bawah sekali tu. Dalam pukul 9 lebih. Pukul 5 lebih. Sebab sana dia maghrib, dia cepat sikit. Sudut nak jam ni. Rasanya pukul 9 lebih tu dia ada maghrib. Jadi pukul 5 lebih. Marilah sekumpulan. Tok Arab ada 4-5 ni orang. Amu yakin itu orang Mesir lah. Semaya. Dia tengah semaya, bunyi telefon. Tengah telefon tu. Boleh. Dia waktu ambil telefon dia kata, usalli ya bih. Usalli ya bih. Maknanya, aku tengah semaya ni, gu aku tengah semaya. Maknanya, ni hak jahil ni memang jahil betul lah. Dan semuanya, dia berkait dengan hati kita sebenarnya. Ini kepentingan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Penting sangat kita ni pastikan hati kita ni betul-betul kita cakna sebagaimana kita cakna tubuh badan kita, kita cakna muka kita cakna penampilan kita, semua sekali. Hak lebih penting lagi hati kita ni kita kena cakna. Jadi di hati kita ni kita tak boleh nak bubur gencu, tak boleh nak bubur bedak, tak boleh nak basuh dengan air. Dia ada kaedah dia, ada cara dia. Cara dia, kalau muka kita ni boleh bubur bedak, boleh bubur gencu, boleh tu, boleh ni, boleh apa, boleh mandi, dah apa semua sekali. Hati kita ni, cara nak rawat dia adalah dengan istighfar, dengan taubat, dengan banyak berdoa kepada Allah, dengan pastikan kita tidak buat. Kita kena istiqamah. Makna berterusan, taat, patuh pada segala perintah Allah Ta'ala dan tinggal segala larangan dia. Bila hati kita ni betul-betul bersih, kita cakna, pada masa itulah kita mampu dengan mudah walaupun berat untuk melakukan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah mengikut posisi kita. Kita pemimpin mudah nak melakukan keadilan. Mudah untuk kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Mudah untuk kita tunaikan amanah dan tanggungjawab yang ada pada diri kita masing-masing. Itu penting. Kalau tidak, maknanya muka surat 82 tu, maknanya hati kita ni, qalb ni
dia ada unsur fujur. Dan dia apabila dia berganding, bergadik molek dengan nafsu kita, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita juga kalau kita tak dapat kawal jaga dengan baik, dia lebih terdorong untuk buat kejahatan. Ini penting untuk kita fahami. Jadi hati kita ni, hati kita seketul ni, kalau baik maka baiklah segala tindak tanduk kita. Kalau hati kita ni jahat, maka cara kita cakap pun jahat, cara kita bertindak pun jahat, cara kita berurusan, beli barang ke, hatta makoh mengundi ke, cara kita beristeri ke, berpisah dengan isteri ke, semua sekali ni kalau hati baik, baiklah cara kita berurusan. Kalau hati jahat, jahat belaka. Dipanggil fujur. Jadi salah satu cara untuk kita rawat hati kita ni adalah dia banyak cara. Salah satunya ialah yang sangat berkesan apabila kita sentiasa mengingati mati. Sebab itulah muka surat 82 bawah sekali disebut akthiru min zikri hadhimil ladzat ya'nil maut. Kita kena banyak sebenarnya ingat kepada pemusnah kepada kelazatan hidup atas dunia. Pemusnah kepada mikir kita ni nak hidup atas dunia, cara kena hidup gaya mewah kita panggil. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ayat yang kita baca sebelum ni. Nak mikir semua, nak makan sedap, nak jalan sedap, nak rumah besar, nak kereta besar, nak hak besar belaka. Jadi tanpa kita fikir tentang halal haram. Tanpa kita fikir tentang dosa atau tak dosa. Jadi macam mana kita nak tekan cara mikir hak fujur ni, hak jahat ni, antaranya dengan kita sentiasa ingat pada mati. Ingat semua pada mati. Kalau ingat pada mati, termasuk masa kita nak tidur lah. Yang diajar kepada kita doa. Muka surat 84 tu antara doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, ya aku sekarang ni aku nak tidur dah. Jadi sebab kita yakin, kita kadang-kadang tidur ni sampai 3-4 jam, 4-5 jam, 7-8 jam. Tak sedar apa, tak tahu apa satu. Apa dia yang kita buat masa kita tidur. Kalau mimpi pun mimpi lain, mimpi di alam khayalan, kebiasaannya. Jadi dan ramai orang ya, maknanya tidur tu pakai tidur sudah. Pakai akhirnya masuk dalam kubur, khabar-khabar ada dalam kubur. Jadi tunggu istilah apabila kita nak tidur doa ni macam kita tabik. Okey tabik. Maknanya kalau polis ke tentera ke dia ada tabik, maknanya kalau dia beri penghormatan tu penghormatan sepenuh. Kita ni apabila kita berdoa kepada Allah macam kita tabiklah kepada Allah. Maknanya aku ni tak boleh buat apa dah kecuali aku serah sepenuh kepadamu. Jadi sebab itulah hatta masa kita nak tidur pun kita tabik, kita berdoa serah diri kepada Allah Ta'ala. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Aku serah diri padamu ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku hadap muka aku, seluruh kehidupan aku ni kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serah segala urusanku padamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dan aku berlindung kepadamu dalam keadaan mengharap dan dalam masa sama aku dalam keadaan aku rasa takut mu boleh terima atau tak terima. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat yang sama melainkan akhirnya kembali kepadamu juga ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt. Ni kita nak tidur ni. Nak tidur pun kita tetap berjanji pada Allah Ta'ala bahwasanya kita ni beriman kepada kitab yang diturunkan. Yang kamu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Dan aku tetap beriman dengan Nabi yang kamu utus. Ini salah satu cara untuk kita sentiasa ingat pada Allah Ta'ala yang memberi kesan sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi antara faktornya manusia kesan daripada ayat Quran idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'unsun. Antara faktor manusia ni suka buat jahat tak fikir dosa pahala kerana dia fikir dia mati ni pakai sudah, pakai hacul lebu gitu ya.
Tidak. Bahkan Allah Ta'ala kata, muka surat 85 ni, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bahkan kita kena yakin, kita kena faham betul-betul semenjak zaman Nabi Adam, generasi yang hidup zaman Nabi Adam, siapa ke zaman kita, siapa ke zaman akhir dunia ni, semua sekali bila mari kiamat kan, Allah Ta'ala akan bangkit semula, Allah Ta'ala akan himpun semula. Allah Ta'ala akan himpun ila miqati yaumin ma'lum. Pada hari tertentu, di tempat yang tertentu, yang kita panggil pada mahsyar lah, di akhirat kelak. Jadi Allah Ta'ala, tu dia bagi contoh macam kita beli barang, beli jam ke, beli komputer ke, biasanya dia akan ada, atau beli kereta ke, ada surat garanti. Barang ni boleh bertahan dalam tempoh ni 5 tahun. Kalau dalam tempoh 5 tahun tu rosak apa dia, maknanya ganti semula ke, aku akan baiki tanpa ni. Sebab makna gambarkan kepada kita, setiap barang atas dunia ni ada tempoh dia. Dia tak ada, kita beli jam, dia boleh bertahan sampai 100 tahun kau tak akan rosak, tak ada. Semua barang. Dia panggil kalau pokok tumbang, kalau makanan basi. Kalau kita manusia, dia panggil mati. Maknanya habis tempoh. Jadi sebagaimana barang-barang ni ada tempoh dia, ada tempoh garanti dia, begitu juga Allah Ta'ala cipta kita. Allah Ta'ala cipta kita manusia ni, Allah Ta'ala beri tempoh. Tempoh boleh bertahan lama mana. Sebab itulah generasi kita ni, kalau generasi dulu, kita dengar 100 tahun lebih, 200 tahun lebih, zaman Nabi Nuh dulu sampai 900 tahun lebih contohnya. Yang sesuai dengan zaman itu. Zaman kita ni, baina 60 wa 70. Antara 60 hingga 70 tahun. Sebab pada tu dia akan jadi ada masalah. Longgar situlah, mana penipala lah, sakit perut lah, macam-macam. Jadi manusia tak boleh nak bertahan lama. Itu maksud lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua sekali manusia akan dihimpun pada satu tempat, pada tarikh yang Allah Ta'ala dah tentu. Cuma dia tidak bagi tahu kita manusia. Jadi tak bagi tahu itulah hikmahnya kita sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Muka surat 86 tu Tok Guru bawa kisah apabila masalah dia lah dengan menteri, dia tak menteri mana. Tapi kadang-kadang kita ni, kita ada jawatan, dia tidak menggambarkan automatik. Ilmu tu mari secara automatik apabila kita dilantik jawatan mana-mana. Jadi pengurusi ke, yang dipertua ke, jadi mengepalai satu-satu agensi, satu-satu kementerian ke, maka bila dilantik automatik ilmu mari belaka. Pengalaman ada belaka, tak ada. Maknanya setiap orang ada kelebihan masing-masing mengikut ketentuan Allah, tapi dia berkait dengan usaha. Termasuk di sudut ilmu. Dan ilmu pula pelbagai. Ilmu dalam bidang kewangan, ilmu dalam bidang tafsir, ilmu dalam bidang hadis. Jadi Tok Guru kecek masalah kewujudan. Kita ni wujud, Allah Ta'ala pun wujud juga. Jadi kadang-kadang orang yang tak ada ilmu ni kadang-kadang seolah apabila sebut wujud ni dalam bahasa Arab, maknanya dia menggambarkan ada. Jadi secara mudah dia kata Tok Guru ni syirik. Sebab apa? Sebab sebut Allah Ta'ala wujud dan manusia makhluk pun wujud juga. Jadi ni Tok Guru kata jenis apa dia? Jenis tolol ke jenis bodoh. Tentulah wujud kita ni daripada kewujudan Allah Ta'ala. Allah yang beri nikmat kepada kita wujud. Cuma wujud kita ni wujud yang tidak kekal. Adapun Allah Ta'ala dia panggil wujud zati. Daripada azali lagi. Daripada asas silah lagi Allah Ta'ala ni dah ada dah. Tak ada mula, tak ada akhir. Yang kita duk belajar tauhid tu lah. Wajibul wujud. Wujud dia ni wajib. Adapun kita ni jenis sebelum ni tak ada. Biasa dalam buku-buku disebut
minal adami ilal wujud, daripada tak ada kepada ada. Macam kita makhluk ni, kalau kita umur 50 tahun, sebelum tu 90 tahun kita tak ada, ataupun duk mana kita sebelum 100 tahun. Sebagaimana kita faham ayat tadi lah, hal ata 'alal insan tadi, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelum kita ada, hatta sebelum makhluk manusia ada ni, tak ada orang kecek pun, tak ada orang kenal pun. Begitu juga kita. Kalau hamba umur 50 lebih, sebelum 60 tu hamba tak ada, orang tak kecek pun tentang Umar. Orang tak kecek pun tentang kita hak sebelum kita ada. Siapa dia yang mengadakan kita, mewujudkan kita, beri nikmat kehidupan ni? Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun. Kemudian kamu semua, kalau hak mana-mana sesat lah, hak mana sesat, tak ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikut hidayah Allah Taala, lepas tu membohongi pula, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak beriman dengan Quran, di akhirat kelak kamu akan dihumbar dalam neraka. Yang mana dalam neraka ni disebut la'akiluna min syajarin min zaqqum. Ada makanan dia, tapi makanan daripada pokok zaqqum. Zaqqum ni sebagaimana kita tahulah, pokok yang ada dalam neraka lah, pokok yang berduri, yang kita panggil kalau pahit gak pahit betul-betul, kalau panas gak panas betul-betul. Maknanya makanan dan minuman ni lebih kepada untuk terus mengazab, menghina orang yang masuk atas dunia ni. Dia tak fikir pun tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kalau kita tengok muka surat 91 tu, jadi dia sebut tentang Nabi SAW apabila dia bersama di Al-Quran, dia bawa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia ada kaedah dia, ada panduan dia, ataupun dia panggil sifir. Sifir kita manusia ni, kalau kita duduk mengaji, sains ada panduan dia, ilmu matematik ada panduan dia. Sifir kita manusia ni 2 kali 5, 10 contohnya. Tapi sifir yang Nabi buat, kalau kamu tidak terima Al-Quran, kamu tidak terima hidayah Allah Ta'ala, kalau kamu membohongi apa yang ada dalam Quran, maka kamu sesat. Itu sifir yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sifir orang sesat ni adalah neraka. Maknanya dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Hatta seseorang lah untuk dia faham. Summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum. Sejenis pohon di neraka. Jadi perumpamaan muka surat 92 tu, untuk orang kampung mudah faham. Pokok zakum ni, macam dia kata kalau kita pergi belakang rumah kita kat, sebab dulu rumah orang kampung kan belakang rumah tu maknanya hutan lah, banyak pokok-pokok keduduk lama dulu, pokok kekuk. Jadi budak-budak lama ni tak kenal dah. Jadi makan ni jadi seolahnya demo kita ajak orang mari rumah kita, sepatutnya kita jamu nasi, kita jamu ayam goreng lah apa semua sekali, tiba-tiba kita pergi belakang rumah, ambil pokok keduduk, ambil pokok kekuk, kita catah-catah, patah-patah buh dalam pinggir. Makan ni lah. Mana wak nganyi lah. Begitu je lebih kurang. Allah Ta'ala kata ahli neraka ni ada makanan dia, tapi makanan daripada min syajarin min zaqqum, la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun. Dan memang makanan ni, zaqqum ni penuh dalam perut dia. Apabila penuh dalam perut dia, dia boleh menambahkan lagi azab. Jadi apabila sebut penuh perut ni, Guru bawa cerita pernah dulu, zaman dia dulu ada sekumpulan orang Cina yang berkait dengan nak minum arak lah. Sebab dia Kelantan dulu, maknanya kita tidak benar lesen arak kecuali terhad tertentu kepada
non-Muslim lah nak minum, dan tempat pun tempat yang terhad, dan tak boleh sama sekali ajak orang Islam untuk minum sekali. Jadi ada orang Cina dan dia sebut boleh tanya Datuk Anwatan. Jadi Datuk Anwatan ni dia keturunan Cina, dia masuk Islam, dan Tok Guru lantik dia salah seorang esko. Ingat mungkin 3 penggal juga dari tempoh yang agak lama. Jadi dia tahulah cerita ni. Jadi ada orang Cina daripada KL lah. Dia awak nyanyi pada Tok Guru, kita nak buat pesta besar-besaran nak minum arak di Kelantan. Jadi Tok Guru kata mari, tak ada masalah, marilah minum, biar pecah perut. Maknanya nak minum banyak mana minum, biar pecah perut. Pecah perut ni dia mari sini lah, famali'una min hal butun. Maknanya penuh perut dia tu dengan arak sehingga pecah. Nak minum, minum gilah. Tak apalah, moga-moga kafir. Moga-moga Cina bukan Muslim. Jadi apabila Tok Guru kata gitu, bunyi kabarnya tak jadi. Tak jadi. Sebab ada Cina-Cina juruh di sudut muamalah. Seingat Amor antaranya hak nama Hu Pang Chao antaranya, yang biasa berurusan dengan Tok Guru. Ada nama antaranya Kenny Chua rasanya. Dia tahu kisah ni. Jadi orang Cina hak jujur ni kata jangan main-main dengan Tok Guru, boleh pecah perut sungguh. Jadi pecah perut pakai tak jadi. Itu maksud famali'una min hal butun fasharibuna alaihi minal hamim. Dalam neraka juga ada minuman, tapi minuman ni min hamim. Dalam ayat fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Air ni memang panas. Ya dah lah ada neraka tu penuh dengan azab, bakaran neraka, api, bahan bakarannya antara batu-batu, antaranya manusia tu sendiri jadi bahan bakaran juga. Ada minum yang panas, dan syurbal him, minuman yang menyakitkan. Minuman yang digambarkan al-him ni macam unta sakit yang minum air. Dia tidak akan rasa hilang. Air 1 berdi, air 10 berdi, 1 telaga pun kalau dia minum dengan rakus dan tak ada penyakit, jenis penyakit. Minum. Jadi dia tahu dah minum ni semakin teruk azab dia, tapi minum juga. Itu tabiat suasana di akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala sebut lagi hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah bentuk layanan. Nuzuluhum ni asal makna nuzul ni adalah makanan yang orang sedia mula-mula kepada tetamu hok mari. Macam contohnya kalau tok Arab dia ada makanan dia, ada minuman khusus. Biasanya tamu mari hok ni dulu hok dia akak. Itu maksud nuzul. Jadi di akhirat kelak ini makanan untuk kita sambut ahli neraka. Allah Ta'ala wak nganyi lah. Sebab masa atas dunia ni manusia wak nganyi pada perintah Allah Ta'ala. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Yaumaddin maknanya hari agama, hari pembalasan. Nak menunjukkan kepada kita Islam ni yang kita sebut sebelum ni satu sistem yang cukup sempurna. Dia bukan hanya nak urus manusia masa duduk atas dunia, tapi juga dia rentas sampai ke akhirat. Itu yang kita panggil sempurna. Orang tak terima hidayah dia punya pasal. Cuma tanggungjawab kita. Kita sendiri ni hak mengaku Islam ni sejauh mana kita rasa nikmatnya bernaung di bawah naungan Islam, naungan Al-Quran ni. Sejauh mana amalan kita, sejauh mana ucapan kita, sejauh mana rasa tanggungjawab kita untuk sebarkan hidayah Allah ni, asasnya melalui kehidupan kita sendiri. Kita tunjuk contoh qudwah hasanah yang baik, kemudian kita tunjukkan kepada orang lain. Ataupun kita sendiri pun kita tak rasa sangat. Dan orang yang mengaku Islam tapi tak semaya, tak jaga aurat, tak jaga hukum hakam Allah SWT, memang sah dia tak rasa nikmat bernaung di bawah naungan Islam. Jadi tak ada habis juga. Kena sambung minggu depan jugalah, insya-Allah. Jadi itulah yang mau boleh sebut pada pagi ini. Semoga kita mendapat nikmat rahmat, hidayah yang berterusan. Kita doakan semoga kita semua ni istiqamah, kita panggil, makna kekal berterusan di atas ikut perintah Allah Ta'ala. Apabila kita jaga semaya, maknanya kita istiqamah. Apabila kita baca Quran semua, maknanya kita istiqamah dalam bab baca Quran. Kalau kita sentiasa tolong orang, maknanya
kita termasuk dalam golongan yang istiqamah, suka tolong orang. Artinya apabila kita yakin dengan Islam, kita istiqamah dengan Islam, buat segala apa-apa yang Allah Ta'ala perintah hingga apa yang Allah Ta'ala larang, maknanya kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat istiqamah insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.